Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azura Abdullah, page 12, CG Profesional Haji dan Umrah, SPSU, AMTC. Telah pun bernikah, nama suami saya Syuhaimi Osman. Di sini saya ingin ceritakan sepanjang perjalanan belajar kami ada 17 modul, tapi saya ambil singkatan daripada modul yang pertama. Bertajuk Kesan yang tidak mengerjakan umrah dan haji. Nabi SAW menunggu kita untuk kita datang ke makam Nabi SAW. Kenapa kita tidak mahu berusaha untuk menjadi tetamu Allah Rasulullah SAW? Kenapa kena tunai haji dan umrah? Ini ada satulah masalahnya. Apa kelebihan menunai haji dan umrah? Ada syurga dunia Allah telah siapkan untuk kita dan Allah telah hamparkan kepada kita, iaitu di bumi Mekah dan Madinah. Mekah adalah fadilat untuk umat Islam menziarahi makam Nabi, ziarahi Masjidil Haram. Allah Ta'ala gandakan 100,000 pahala. Masya Allah. Ini sebab orang yang nak pergi haji dan umrah dan mereka sanggup belanja untuk jadi tetamu Allah. Ganjarannya sangat besar, dilipatkan ganjaran 100,000 lipat apabila kita beribadah di kota Mekah atau Masjidil Haram. Begitu juga kita nak jadi tetamu Rasulullah SAW, dihamparkan di sana taman-taman syurga. Masya Allah. Dari rumahku, mimbarku, ia adalah dari taman-taman syurga. Inilah taman-taman syurga yang Allah telah hamparkan kepada kita dan kita harus rebut dan mengunjungi makam Nabi SAW yang kita cintai. Kesan kepada mereka yang mampu menjadi tetamu Allah tetapi ditangguh-tangguhkan. Nantilah dulu dan banyaklah masa lagi, sekarang ini masih sibuk nak tunggu pencen. Ini masalah orang-orang Islam kita. Mereka ini akan mati Yahudi atau Nasrani. Inilah kesan-kesan sangat bahaya dan besar kalau kita tidak mencukupi sebagai tetamu Allah dan umat kepada Nabi Muhammad SAW. Kisah sahabat bertemu Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Islam itu adalah kamu bersaksikan tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Hari ini kita hanya bersaksi dan mengucapkan, belum berzuhud dan bersyahadah terus kepada Nabi. Peluang yang terbaik untuk kita mengiktirafkan dan bersyahadah terus kepada Nabi Muhammad SAW. Aku bersaksi dan berikrar bahawa tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Kita turut bersyahadah depan makam Nabi Muhammad SAW menjadi rukun pertama agama Islam. Ibadah yang paling besar adalah material kita keluarkan duit. Contoh seperti zakat kita. Ibadah yang paling besar adalah gabungan fizikal dan material kita. Apakah ibadah itu? Sudah tentu haji dan umrah memerlukan fizikal dan kemampuan kita daripada segi keuangan kita. Kalau tak mampu, kita kena berusaha untuk memampukan. Kelebihan sarana Nabi dalam mengerjakan haji dan umrah. Kenapa kena tunai haji dan umrah? Perintah Allah menyempurnakan Islam, kata Nabi SAW. Akhir zaman nanti umat Islam akan bergondong-gondong pergi menunaikan haji dan umrah. Nabi SAW ada sebut berapa ramai yang pergi haji dan umrah yang tidak diterima haji dan umrah. Mereka ditolak. Ini yang merusingkan kita, iaitu ilmu yang tiada di dada. Kita siap ilmu untuk persiapan kita dari awal pelaksanaan rukun syarat spiritual dan dari hikmah-hikmahnya di sebalik pelaksanaan rukun haji dan umrah. Kesan yang paling utama pasca haji dan umrah bila balik, iaitu haji dan umrah yang mabrur, insyaAllah, amin. Sebab itu Nabi Muhammad SAW bersebut dalam hadis sahih Al-Bukhari kitab Al-Umrah nombor ayat 1773 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, antara satu umrah ke umrah yang lain adalah penghapus dosa antara keduanya. Haji yang mabrur pula tiada balasan untuknya kecuali syurga. Masya Allah. Nah, ilmu kita perlu infak masa kita, duit dan tenaga kita. Kelebihan menjadi tetamu Allah menghilangkan fakir dan menghapuskan daripada Iman Tirmizi.
Dan Allah menggantikan semua bayaran kita dikeluarkan untuk menunaikan haji dan umrah daripada Imam Baihaqi. Menjadi tetamu Allah, doanya dikabulkan, dosanya diampunkan daripada Imam Ibnu Majah. Menjadi tetamu Allah, doa kita dimakbulkan, doa dan solat tidak sama di tanah suci Mekah. Allahu Akbar. Justru kita bulatkan hati kita untuk segera ke tanah suci. Allah menjanjikan dan Nabi sebut Allah menggantikan semua pembayaran kita untuk menunaikan haji dan umrah. Sebab tak yakin setiap perbelanjaan dan setiap sen yang kita keluarkan, Allah pasti menggantikan semuanya. Keyakinan ini kita kena sematkan dalam hati pada umat Islam. Kalau kita yakin berapa orang yang mampu berusaha memampukan untuk pergi haji dan umrah. Sebab kita tahu Allah akan menggantikan bila kita pulang dari haji dan umrah. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fikirkan bila kita bekerja dan ada majikan, bos arahkan kita untuk pergi meeting, outstation dan kerja luar. Dia arah kita dan kita akan buat untuk menyahut suruhan bos kita. Fikir makan, minyak kereta, semuanya boleh diklaim balik pada bos kita. Maknanya kita yakin atas seruan bos kita. Apabila Allah Ta'ala seru dalam surah Al-Ash dan seru kalau umat Islam manusia untuk mengerjakan ibadah haji, nescaya mereka akan datang ke rumah Allahmu dengan berjalan kaki, dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang datangnya dari pelbagai jalan dan ceruk rantau yang jauh. Masya Allah. Daripada surah Al-Ash ayat 27. Di sini saya ingin menceritakan sedikit sebanyak tentang haji dan umrah. Semoga dapat memberi manfaat pada kawan-kawan saya di luar sana, sahabat-sahabat ataupun para jemaah haji dan umrah yang akan ingin pergi dan haji dan umrah. Yang baik hanya daripada Allah SWT, yang khilaf daripada saya. Yang ingin juga menjadi mutawif atau mutawifah, boleh layari AMTC untuk menjadi mutawif dan mutawifah, atau dikenali